Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Aizat bin Bashir dan pada hari ini saya akan menunjukkan cara-cara bagaimana untuk menggunakan template costing yang telah saya kongsikan bersama dengan anda. Jadi pertama sekali anda perlulah membuka Google Classroom yang mana anda telah join, dan sebagai contoh pada hari ini saya menggunakan Classroom untuk kod subjek HTF267 kumpulan PHM1124A1. Jadi apabila anda klik kepada Classroom tersebut, anda dapat lihat di atas terdapat stream, classwork, people dan juga grades. Jadi anda perlu klik kepada classwork. Kemudian cari di manakah terletaknya template costing tersebut. Ya, seperti di sini. Inilah dia food product costing. Klik pada Excel recipe plate costing ini. Kemudian, bagaimanakah cara untuk kita memuat turun template costing ini? Seperti mana yang dapat lihat, button untuk muat turun tiada di sini. Jadi, cara-caranya adalah anda klik kepada butang bertitik 3 ini, kemudian klik kepada open in new window. Seterusnya, menu seperti ini akan keluar dan anda dapat lihat ada tambahan di sini di mana ada button download. Klik kepada butang download dan simpanlah di dalam komputer anda. Macam saya telah meletakkannya di bahagian desktop. Jadi saya klik save. Seterusnya, apabila telah save, anda boleh buka Bila anda buka, dia akan keluar di atas sini seperti yang tertulis protected view. Jadi anda klik kepada enable editing. Dia juga akan keluar security warning. Tekan enable content. Setelah anda menekan button enable editing dan juga enable content, maka anda bolehlah terus menggunakan resipi costing template ini. Saya akan tunjukkan cara-caranya bagaimana. Di bahagian bawah ini, anda dapat lihat ada 3 tab, iaitu tab instructions, tab recipe template dan juga tab example. Jadi kita akan pergi kepada tab instruction. Di sini saya telah masukkan beberapa instruction dan juga beberapa penerangan kepada simbol-simbol ataupun perkataan-perkataan yang digunakan. Jadi kita tengok dulu pada instruction di atas ini, dia mengatakan bahawa the yellow areas are where you need to enter information. The white and blue areas are protected. Some of them contain Excel formulas. Maksudnya, di bahagian resipi template ini, seperti mana anda dapat lihat, ada bahagian yang berwarna kuning dan juga ada bahagian yang berwarna biru dan putih. Bagi memudahkan anda, saya telah mewarnakan kolom-kolom di mana anda perlu edit. Warnanya adalah warna kuning dan anda hanya perlu memasukkan maklumat di bahagian yang berwarna kuning sahaja. Kemudian kita teruskan. Ada beberapa istilah-istilah yang digunakan di dalam template ini. Sebagai contoh, AP price per unit.
AP price per unit adalah harga pembelian barang tersebut as purchase price. Unit adalah measurement used in the recipe for production. Apakah unit-unit pengukuran yang digunakan, unit of measurement, sama ada menggunakan kilogram sebagai contoh, gram, liter, mililiter dan sebagainya. Yield percentage adalah during production certain items incur a loss ataupun waste dan menunjukkan bahawa the usable portion that remains. Tetapi untuk template kali ini, yield percentage ini kita boleh abaikan dahulu. Seterusnya, EP price per unit adalah edible purchase cost per unit. Tetapi untuk template ini, EP price per unit ni pun kita boleh abaikan dahulu. Seterusnya kita pergi kepada recipe template. Kita klik di bawah ini, bahagian tab recipe template. Di dalam resipi template ini, seperti mana yang saya telah bagi tahu sebentar tadi, ruangan yang berwarna kuning sahaja anda perlu masukkan maklumat-maklumat yang berkaitan. Usah risau kerana saya telah memasukkan contoh di dalam tab yang bernama example ini. Jadi mari kita tengok. Di bahagian example ini, saya telah buatkan satu resepi grilled tenderloin with garlic au jus accompanied with jacket potato and sauteed vegetable. Restoran adalah nama restoran anda. Anda boleh masukkan apa-apa nama restoran yang anda gemar. Author adalah nama anda. Yang ini penting. Masukkan nama penuh anda di bahagian ini, kerana saya akan melihat pada bahagian ini untuk mengenal pasti template ini siapakah yang punya. Kemudian kita pergi kepada number of portions. Number of portions ini adalah bilangan berapakah portion yang akan dihasilkan menggunakan keseluruhan resepi ini. Dalam resepi saya ini, ia akan menghasilkan 18 portion. Maksudnya untuk 18 orang makan. Tarikh akan dimasukkan secara automatik, jadi anda tidak perlu risau berkenaan hal ini. Menu price adalah harga jualan yang anda mahu jual. Saya akan terangkan sebentar lagi. Food cost percentage per budget adalah berapakah anggaran kepada food cost anda. Yang ini pun saya akan terangkan sebentar lagi. Seterusnya kita pergi kepada bahagian yang penting di mana maklumat-maklumat kita perlu masukkan untuk resepi kita. Seperti mana yang saya telah bagi tahu, ini adalah nama menu saya seperti di atas ini. Kemudian di bawah ini adalah resepi ataupun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat resepi tersebut. Saya telah membahagikan resepi ini mengikut kepada bahagian-bahagian seperti grilled tenderloin, garlic au jus, jacket potato dan juga sauteed vegetable. Saya telah membahagikan kepada bahagian protein, sos, starch dan juga vegetable. Jadi untuk setiap item ini, saya masukkan ingredients apa yang dipakai. Seperti tenderloin, olive oil, salt dan sebagainya. Saya masukkan juga kuantiti dan juga unit kiraan. Sebagai contoh untuk tenderloin ini saya menggunakan 6 kg. AP price per unit adalah harga belian.
Ini bermakna saya membeli tenderloin ini dengan harga RM60 sekilo. Yield percentage ini kita biarkan sahaja 100% untuk kesemua bahan-bahan yang kita gunakan. Edible purchase price per unit ini akan dimasukkan secara automatik juga. Dan di hujung sekali harganya adalah 360 dapat daripada 6 kilogram darab RM60 per kilogram, maka dapatlah harganya RM360. Di bahagian ini juga sistem ini akan automatik kirakan untuk anda, jadi anda tidak perlu risau. Seterusnya kita teruskan dengan bahan-bahan yang lain. Menggunakan konsep yang sama, kita hanya perlu masukkan kuantiti berapa yang kita gunakan, unit yang digunakan, harga per unit, dan itu sahaja. Yang lain-lain akan dikirakan secara automatik. Saya amat menggalakkan unit of measurement ini menggunakan US metric punya perkiraan. Sebagai contoh yang anda dapat lihat di sini, saya menggunakan kilogram, liter, gram. Jadi ini akan memudahkan anda untuk sesi kiraan nanti. Saya tidak menggalakkan untuk anda gunakan unit kiraan seperti pound, ounce, cup dan sebagainya. Gunakanlah US metric. Kemudian di bahagian bawah anda perlu masukkan prosedur untuk menghasilkan resepi anda. Prosedur ini adalah cara-cara untuk memasak ataupun method of cooking yang digunakan. Untuk grill tenderloin, saya telah masukkan terdapat 5 step untuk menghasilkan grill tenderloin. Step yang lengkap. Sama juga seperti untuk membuat sosnya, iaitu garlic au jus, jacket potato, dan terakhir sekali saute vegetable. Jadi saya tunjukkan satu contoh. Di bahagian resepi template, anda perlu masukkan maklumat anda di bahagian resepi template seperti mana di bawah ini. Untuk bahagian example ini sebagai contoh sahaja untuk rujukan anda. Jika anda terlupa ataupun jika anda ingin panduan bagaimana hendak masukkan maklumat-maklumat di dalam ini. Jadi kita pergi kepada resepi template. Mari. Di bahagian resepi ini anda masukkan nama resepi anda, sebagai contoh nasi ayam. Restoran anda masukkan sebagai contoh the chicken rice shop. Author seperti mana saya bagi tahu, masukkan nama anda supaya mudah untuk saya mengenal pasti siapakah tuan empunya template ini. Kemudian number of portion, masukkan berapakah portion yang akan dihasilkan untuk resepi ini. Sebagai contoh 10 portion. Serving size adalah untuk satu pinggan nasi ayam, berapakah beratnya. Sepinggan nasi ayam yang mengandungi kesemua bahan-bahan beratnya lebih kurang 250 gram. Unit of measure per person adalah gram.
Baik. Bagi bahagian menu price dan juga food cost percentage budget, apabila anda telah memasukkan ke semua bahan-bahan dan juga kiraannya di sini, secara automatik di bahagian atas ini dia akan keluar nombor-nombor seperti yang tertera. Jangan terkejut dan jangan risau. Kiraan itu adalah kiraan yang telah dilakukan daripada sistem ini. Jadi anda akan lihat di bawah ini adalah ideal selling price, iaitu harga jualan yang dicadangkan. Bagi menu saya ini, harga jualan yang dicadangkan adalah RM51.92. Sedikit mahal kerana menu ini adalah menu fine dining menggunakan tenderloin dan juga bahan-bahan premium. Jadi seperti mana yang anda dapat lihat, food cost percentage actual adalah 49.9%. Jadi ini adalah food cost saya yang sebenarnya. Food cost percentage budget adalah berapa bajet anda. Anda mahu kekalkan food cost anda di dalam berapa peratus. Saya telah masukkan 50% bagi food cost percentage budget saya. Menu price adalah harga yang anda mahu jual. Apabila sistem telah memberi saranan untuk ideal selling price, seperti di sini RM51.92, saya meletakkan harga menu saya dengan harga RM52. Cost per portion adalah kos kepada satu portion. Jika anda ingat lagi, menu ini dihasilkan untuk 18 packs. Jadi yang dikirakan di sini adalah harga untuk satu packs. Kosnya adalah RM25.96. Kos per resepi adalah kos untuk keseluruhan harga yang telah dicampurkan ini. Margin per portion adalah berapakah keuntungan ataupun profit daripada jualan satu portion. Saya bagi penerangan secara ringkas sahaja. Bagaimanakah boleh dapat margin per portion ini? Margin per portion ini adalah apabila menu price ditolak dengan cost per portion, di mana RM52 tolak RM25.96, maka akan dapatlah RM26.04. Makna kata, anda jual dengan harga RM52, kos anda hanyalah RM25.96 dan keuntungan anda adalah RM26.04. Saya tunjukkan contoh untuk nasi ayam ini tadi. Jadi untuk nasi ayam, kita akan ada nasi. Masukkan bahan-bahan untuk nasi, iaitu beras, halia, garam, stok ayam dan sebagainya. Jadi masukkan kuantitinya yang anda pakai. Sebagai contoh, untuk 10 packs kita menggunakan 1 kilogram beras. As purchase price per unit adalah harga untuk 1 unit. Katakan anda membeli beras. Beras itu anda beli dengan harga
RM30 untuk 10 kilo. Jadi berapakah harga yang anda perlu masukkan di sini? Harganya adalah RM3 sekilo. Kerana RM30 yang anda beli itu adalah untuk 10 kilo. Jadi anda perlu untuk masukkan harga per unit iaitu RM30 bahagi dengan 10 kilo, maka anda akan dapat harganya RM3 untuk sekilo. Saya amat menggalakkan supaya anda memasukkan harga as purchase price per unit ini setelah anda membuat kira-kira untuk harga per unit. Seperti contoh yang saya katakan tadi, sekampit beras 10 kilo harganya RM30. Jadi kita perlu bahagikan RM30 dengan 10 kilogram, maka anda akan dapat harganya iaitu RM3 untuk 1 kilo. Saya teruskan dengan contoh yang berikutnya iaitu halia. Halia di pasaran dibeli dengan harga per kilogram. Sebagai contoh, harga halia adalah RM8 sekilogram. Itu adalah contoh sahaja. Jadi anda masukkan harga halia RM8 untuk sekilogram. Katakan dalam resepi anda memakai halia sebanyak 100 gram. Jadi, bagaimana anda hendak masukkan kuantiti di sini? Adakah anda perlu masukkan 100? Cuba kita masukkan 100. Seperti mana anda dapat lihat di sini, katakan kalau anda memasukkan nilai 100 di sini, harganya akan menjadi RM800. Tidak mungkin kita menggunakan halia dengan harga RM800. Ini bermakna kiraan kita salah. Di mana sepatutnya kita bukan memasukkan 100 di sini. Kita perlu masukkan 0.1. Penjelasannya adalah kerana kita menggunakan 0.1 kilogram. 0.1 kilogram bersamaan dengan 100 gram. Jadi kita perlu masukkan 0.1 kilogram. Step ini adalah penting kerana halia dan mungkin bahan-bahan yang lain anda beli dengan harga per kilogram, tetapi anda pakai kuantitinya dalam bentuk gram. Jadi anda perlu convert dahulu kuantiti yang anda pakai kepada harga per as purchase price per unit. Anda perlu bijak dalam mengubah ataupun convert resepi anda mengikut kepada harga barangan yang anda beli. Kemudian bolehlah anda teruskan dengan bahan-bahan yang lain menggunakan konsep yang sama. Di bahagian prosedur ini anda perlu masukkan step-step ataupun method of cooking kepada resepi anda. Jadi saya rasa itu sahaja penerangan saya. Jika anda masih lagi ada keraguan ataupun pertanyaan, bolehlah berhubung terus dengan saya dan saya akan cuba untuk terangkan di dalam sesi kelas kita nanti. Terima kasih. Bagi mendapatkan harga-harga barang untuk digunakan di dalam resepi plate posting itu tadi, saya menggalakkan untuk anda mencari harga barang melalui platform online. Seperti contoh, saya menggunakan Tesco eshop.tesco.com.my. Seperti ini. Saya akan masuk ke bahagian groceries. Katakan anda ingin mencari
bahan anda seperti beras. Jadi sama ada anda boleh cari daripada drop down menu yang ada di sebelah kiri ini, mahupun anda boleh menaik di bahagian search. Sebagai contoh, beras. Jadi di sini ada beberapa pilihan beras untuk anda gunakan sebagai rujukan harga. Bergantung kepada beras ataupun jenis beras yang anda mahu gunakan, sama ada beras super special tempatan ataupun beras basmati ataupun beras-beras yang lain. Jadi di sini anda dapat lihat maklumat yang diberikan agak lengkap, di mana dia memberikan unit of measurement seperti ini, 10 kg. Sekampik beras ini beratnya adalah 10 kg dan harga untuk sekampik beras 10 kg ini adalah berharga RM35. Apabila anda mahu gunakan di dalam template costing itu, RM35 ini anda perlu bahagikan dengan 10 kg bagi mendapatkan harga 1 kg. Jadi, harga untuk 1 kg beras ini adalah RM3.50 bagi setiap kilogram. Kita teruskan dengan contoh yang lain pula. Katakan kalau kita mahu membeli ayam. Jadi kita typekan ayam di sini. Seperti mana anda dapat lihat, apabila kita menaik ayam tiada. Ayam segar tiada dalam pilihan. Jangan risau, jika tiada, anda boleh mencuba mencari item tersebut dalam bahasa Inggeris. Ayam dalam bahasa Inggeris adalah chicken. Maka kita akan jumpa ayam yang kita mahu beli. Pilihlah ayam mengikut bahagian ataupun jenis yang anda mahukan. Jika anda ingin membeli whole fresh chicken, maka ambillah harga ini. Harganya adalah RM5.99 per kilogram. Jangan confuse dengan harga di sebelah kiri ini, kerana harga di sebelah kiri ini adalah harga untuk seekor ayam. Mungkin ayam yang digunakan adalah 2 kilo lebih. Jadi inilah harganya untuk seekor ayam. Ini pula adalah harga mengikut kilogram. Jadi adalah lebih tepat untuk anda mengambil harga per kilogram ini, iaitu RM5.99 per kilogram bagi whole chicken. Seterusnya kita cuba pula dengan bahan kita yang berikutnya, iaitu halia. Ya, maka anda dapat lihat menu-menu untuk halia berserta dengan harganya sekali. Pilihlah yang mana anda suka dan ambil mengikut harganya. Pastikan anda menggunakan unit of measurement yang betul apabila anda masukkan ke dalam resepi costing template itu, bagi mengelakkan daripada salah kira harga. Jika terdapat sebarang persoalan, silalah berhubung dengan saya dan saya akan membantu anda dalam menyelesaikan permasalahan anda. Terima kasih.